أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, junjungan besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para salafus salih, para tabi'in. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ini siri rakaman seterusnya bagi bulan September untuk musim takmir PKP ni, insya-Allah. Jadi kita akan terus lagi membincangkan masih kitab yang sama, iaitu kitab Akhlak Seorang Muslim. Jadi hari ini kita akan sambung untuk tajuk jujur. Jadi tuan-tuan, tajuk ni panjang, nampak simple je jujur, tapi sebenarnya tajuk ni sangat-sangat panjang, membincangkan berkaitan dengan erti kejujuran, konsep kejujuran, ataupun banyaklah dari segi sabdaan Nabi, daripada hadis Nabi, daripada dalil Al-Quran, semua sekali. InsyaAllah kita akan sambung, insyaAllah. InsyaAllah saya akan bacakan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang bermaksud, sumpah palsu dalam jual beli mungkin dapat membuat barang dagangan menjadi laku, tetapi perkara itu akan menghilangkan mata pencarian. Jadi masih lagi tajuk jujur. Dari dalam konteks jual beli, ada kaedah-kaedah tertentu untuk kita nak cari keberkatan dalam perniagaan. Sebab kita ni kalau berniaga mesti nak untung, betul, nak selesa, nak ramai pelanggan dan sebagainya. Tetapi ada kaedah tertentu, ada cara tertentu bagi membolehkan perniagaan kita tu diberkati. Tak ramai pelanggan pun tak ada masalah sebenarnya. Yang penting perniagaan kita tu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira apa pun yang kita jual. Kita jual satu barang tu untung tak banyak ke, maksudnya untung tu pun tak banyak, tapi sentiasa laku, makanan kita sedap, berkualiti, kita masak pandai dan sebagainya. Bila jadi kualiti, orang pun suka. Mahal pun tidak, maknanya benda tu tak mampu untuk semua orang membeli atau menggunakannya. Itu yang lebih penting. Yang penting dalam berniaga pun perlu pada kejujuran. Sebab itu Nabi SAW dalam maksudnya yang mengatakan bahawa sumpah palsu, maksudnya kita menipu dalam jual beli mungkin dapat melakukan barang, maknanya barang kita insya-Allah orang akan beli, tetapi kita akan hilang mata pencarian. Maksudnya macam mana tuan-tuan? Maksudnya contoh kalau kita menipu hari ni, contoh kita jual satu barang lah, air, contoh air kan. Contoh air ni sekian dan sebagainya, ada apa macam-macam lah kelebihan, kalau mampu mengurang kecil manis lah, menyihatkan badan lah dan sebagainya. Contoh melampau-lampau dia punya kelebihan. Okey, dalam masa sehari 1000 botol boleh habis, InsyaAllah boleh habis. Tetapi takat tu je lah, mana 1000 orang sehari tu je lah. Akan datang kemungkinan, dan tak mustahil dia orang tak akan beli. Sebab dia orang cakap apa, tak ada apa pun beza, serupa dah biasa, dah lah mahal. Contoh, automatiknya esok lusa dan sebagainya dia akan hilang mata pencarian. Tak adalah tak boleh jual lah, sebab orang dia punya pelanggan pun dah lari, sebab dah tahu sekali ni. Macam kita lah tuan-tuan, macam kita contoh pergi satu kedai, kita tengok hikmat pelanggan ni, kalau baik kita rasa bagus pergi kedai ni, Alhamdulillah. Tak kira lah Melayu ke India ke dan sebagainya, bagus pergi kedai ni, ada layanan baik, tak ada masalah. Cuba kita pergi satu kedai, kita nak masuk pun muka garang dan lain macam, cakap pun sombong je. Rasanya sekali tu je kita pergi, kebiasaan macam tu. Tak payah pergi kedai tu, nyampok dan sebagainya. Itu fitrah manusia begitu. Itu sebab itu Rasulullah pesan pada kita, kejujuran ni bukan erti kata kita bercakap muamalah sehari-hari, tapi merangkumi semua konteks perniagaan, perdagangan, semua sekali lah. Bahkan dalam sukan sekalipun kita kena ada kejujuran. Betul tak? Dalam hiburan yang tidak melampau-lampau lah maksudnya. Dalam sukan kita kena ada kejujuran supaya bila kita bermain tu orang lebih percaya, orang lebih
dekat dengan kita supaya dapat selesa, orang selesa dengan kita sebab dia tahu main dia ni sedap, dia tak ada masalah, tak menipu punya contoh macam tu. InsyaAllah tuan-tuan boleh faham. Ramai pembeli yang kurang pengetahuan dan pengalaman menerima harga yang ditawarkan oleh penjual kerana mudah mempercayai apa yang dikatakan oleh penjual. Maka beruntunglah apabila penjual bertemu pembeli seperti itu yang mana tidak menggunakan kesempatan untuk mengaup keuntungan. Allahu Akbar. Ya Allah, Tuhanku. Betul. Kadang-kadang kita tak tahu pun nilai satu barang tu. Jadi nak tak nak kita mesti percaya 100% daripada orang yang menjual. Sebab kita tahu, kita nak beli, kita nak tahu macam mana. Contoh kalau kita beli kat Shopee kan, sekarang ni zaman online ni, biasanya macam saya lah, kalau kita beli kat Shopee, kepercayaannya saya akan baca dulu testimoni atau review daripada orang yang membeli. Biasa kan dia orang akan hantar dia punya komen ataupun bagaimana dia punya dia segi ni lah, posting laju tak laju, buyer punya packaging macam mana, benda tu review tu. Kita akan tengok dulu. Kalau okey, maknanya satu ada 5 bintang dan sebagainya, kita boleh beli. Sebab kita tak tahu, sebab tak pernah guna macam mana barang tu. Sebab itu maknanya kalau kita bertemu dengan betul-betul seller yang trusted seller, kita akan percaya dan kita akan beli, akan datang, dan kemungkinan kita akan recommend ke orang lain supaya beli dengan dia ni. Mudah, murah, cantik packaging dan sebagainya. Itu kelebihan. Maka beruntung sangat kalau kita berjumpa dengan peniaga yang jujur, tuan-tuan. Kejujuran ni dalam arti kata lain bukan hanya untuk orang Islam. Bahkan orang kafir sekalipun, dia orang ada kejujuran, dia orang tahu erti kejujuran. Cuma dia orang cuma tak ada nikmat iman dan Islam saja, itu beza dia. Tapi kalau kita berurusan, tetap macam kita pun penjual perlu pada kejujuran walaupun kita menjual pada orang yang bukan Islam. Itu lebih penting. Islam mengajar macam tu. Jika tuan insya-Allah boleh faham ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaburat khiyanah an tahadditha akhaka hadisan huwa laka musaddiqan wa anta lahu kadhib. Rawahul Bukhari. Betapa besarnya khianat apabila engkau mengatakan sesuatu pada saudaramu di mana dia mempercayaimu padahal engkau berkata bohong kepadanya. Allahu Akbar. Maknanya pengkhianatan yang paling besar Rasulullah sebut sini, kita ni saudara kita, sahabat kita, percaya pada kita, mati-mati percaya dengan apa yang kita cakap, serius sangat, tapi rupa-rupanya apa yang kita cakap tu bohong, dusta semata-mata. Allahu Akbar. Itu adalah pengkhianatan yang terbesar. Dan bila berkata pengkhianatan, murka Nabi, murka Allah Subhanahu Wa Taala lagi lah murka kepada kita sebagai umat dia. Kalau orang kafir, orang tak Islam, tak pelik. Sebab bila dia orang buat jahat, kita akan merasai kemarahan tu, dan lebih-lebih lagi rasa macam benci sebab dia bukan Islam. Betul. Tetapi kita akan lebih membenci kalau orang Islam tu sendiri menipu. Betul tak? Betul. Sebab kita ni orang Islam, tapi ada orang Islam yang menjatuhkan orang Islam lain, itu lagi kita rasa benci. Sebab dia nak merosakkan umat sendiri, merosakkan saudara sendiri dan sebagainya. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci, mengatakan bahawa pengkhianat yang besar jika kita menipu sahabat kita, kawan karib kita dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, mohonlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhi saya dan tuan-tuan daripada perkara ni. Gurau-gurau tak ada masalah, gurau-gurau 30 tahun kita bergurau-gurau tak melebih-lebih dan tak ada masalah. Tapi kalau penipuan yang nyata dan dia percaya dan kepercayaan dia membawa kepada kemudaratan kepada diri dia, keluarga dia dan sebagainya, Allahu Akbar, kita bimbang, kita berada di pintu apa, tuan-tuan? Pintu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang bermaksud, tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang diketahui cacat kecuali apabila dia telah memberitahukannya terlebih dahulu kepada pembeli. Betul, tuan-tuan, kita nak jual sesuatu barang tapi kita menyembunyikan kecacatan, ketidakelokkan barangan tersebut. Betul tak? Contoh kita jual apa ni, sanitizer. Contoh kita jual sanitizer, produk kita sendirilah, contoh kan, Al-Falah, contoh Al-Falah Production, Al-Falah Group dan sebagainya kita jual. Tapi rupanya kita jual ni bukanlah
erti kata lain, bukanlah apa nama, bukanlah apa yang alkohol dia betul. Kita campur air dan pewangi sahaja. Kita tak beritahu ke pembeli tu, dia aku beli, oh bagus ni, produk bagus ni dan sebagainya, tak beritahu. Jadi Rasulullah pesan tidak halal, makna haram tuan-tuan. Makna kita jual ni haram. Bila haram, dosa lah kita, mudahnya berdosa lah. Jadi sekiranya kita beritahu, okey saya akan jual barang ni, tapi yang ni cuma pewangi sahaja, pewangi tangan, campuran air dengan air wangi dan sebagainya. Oh ya ke? Okey boleh, tapi bukan hand sanitizer. Kita tak ada masalah. Dia pun beli. Jadi berlaku persetujuan, dan bila berlaku persetujuan tuan-tuan, jadi benda tu menjadi halal. Alhamdulillah, itu yang kita nak. Sebenarnya konsep kita hidup ni mudah je tuan-tuan. Mudah ni iaitu kita kalau hidup nak bercakap kena jujur, nak berjual beli, berdagang kena ikhlas, kena tepat, kena jujur juga. Itu penting. Agak-agak lah kalau kita nak cari customer sekalipun. Sebab saya pernah terkena tuan-tuan. Saya sendiri pernah terkena. Saya nak beli satu barang tu, yalah kadang-kadang kebodohan kita, sebab ada penulis ni pun sebut sebab ni ramai pembeli ni tak tahu, dan kita tak tahu produk tu apa kelebihan. Jadi bila kita sampai-sampai lah bekas kecil je dalam Shopee punya lah, besar dia punya dia punya gambaran tu, tertipu juga, ya Allah. Jadi tak pelik lah kalau orang lain boleh tipu. Maknanya orang-orang yang tak tahu lagilah mudah tertipu, sedangkan kita yang rasa boleh membaca, boleh menengok sebagainya pun boleh tertipu dengan penjual yang tak boleh dipercayai, not trusted seller. Allahu Akbar, kerugian lah bagi kita, itu sangat-sangat rugi. Ibnu Abi Haufa meriwayatkan sebagai berikut: innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Suratul Ali Imran juzuk ketiga ayat 77. Allahu Akbar, ya Allah tuan-tuan. Ini janji Allah pula. Tadi Nabi dah cakap ini janji Allah. Allah mengatakan bahawa orang yang hanya melebih-lebihkan, sangat-sangat mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit ni, menolak janji Allah, tipu syiar Islam, menipu jalan agama, menjadikan agama sebagai satu landasan untuk dia mengauk keuntungan dan sebagainya, Allah tidak akan berkata-kata tuan-tuan kepada mereka, tidak akan memandang mereka, dan tidak akan membersihkan mereka daripada dosa, dan mereka tu akan merasai keperitan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam mudah konteks lainnya, perkara semua ni adalah satu kemaksiatan, perkara yang sia-sia, yang tidak akan mendatangkan keuntungan kepada kita, bahkan mendatangkan kemudaratan kepada kita. Allahu Akbar tuan-tuan. Bila Nabi dah sebut, Allah dah sebut, dan arti kata lain, benda ni perkara yang tak baik lah, perkara yang akan hanya membawa kepada dosa. Tinggalkan. Jadi kalau kita ni dah lama buat, kita tinggalkan dan kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nakal bab lain tak apa tuan-tuan, tapi kalau kita menipu dalam bab benda ni, kalau kita menipu dalam perniagaan, kalau kita berdusta dalam berkata-kata, Allah dah sebut dah, kita bimbang Allah tak akan memandang kita dengan pandangan rahmat, tetapi Allah memandang kita dengan pandangan penghinaan. Allahu Akbar. Kita nak ke syurga, yakin dah ni boleh masuk syurga, tapi rupa-rupa dengan kata-kata kita, dengan lidah kita, benda tu yang akan bawa kita ke neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita
diredai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kesaksian palsu adalah termasuk melakukan pembohongan yang paling tercela. Dalam memberi kesaksian, seorang Muslim wajib menyatakan perkara yang benar. Dilarang memberi kesaksian palsu semata-mata untuk menyelamatkan keluarga atau saudara maranya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa atau kaum kerabat kamu. Kalaulah orang yang dakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu timbang rasa. Kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Dan jika kamu mutabelikkan keterangan ataupun dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan, tuan-tuan. Ya Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 135 ni, mengatakan bahawa kita ni bila menjadi satu saksi dan sebagainya, kita dilarang sama sekali untuk memasukkan penyaksian kita dengan menyatakan kebenaran yang tidak berlaku sekira benda itu berlaku kepada diri sendiri. Walaupun benda itu berlaku kepada ibu bapa, walaupun benda itu berlaku kepada kaum kerabat, adik-beradik, orang yang kita kenal dan sebagainya. Walaupun orang tu miskin, walau bahkan orang tu kaya. Maksudnya, arti kata lain, apa jua kondisi seseorang itu, kita menjadi saksi bila berlaku satu keadilan, bila berlaku satu siasatan keadilan, wajib bagi kita untuk mengatakan kebenaran walaupun benda itu mendatangkan ketidaksenangan pada diri kita. Itu, tuan-tuan. Jadi penting, sangat-sangat penting untuk kita mengatakan kebenaran. Contoh, berlaku satu kes kecurian, contoh, yang dituduh mencuri adik kita, betul tak? Bahkan kita sendiri melihat adik kita dan kita tahu adik kita ni ada perangai suka mencuri. Contoh, kita tahu sejarah hidup dia suka mencuri sebagainya dan masih belum bertaubat dan sebagainya. Kita tahu dia tak berubah. Jadi bila kita nampak, satu hari kita nampak perbuatan dia, dan contoh curi motor, contoh curi motor, dan orang kampung hilang motor, siapa curi ni? Kita pun sebagai saksi, kita pun mengenepikan keadilan dan bercakap sesuatu yang menyalahi keadilan tu tadi. Kita menyokong adik kita dan kita backup, kita backup adik kita backup dan sebagainya. Sedangkan perbuatan kita tadi, tuan-tuan, sebenarnya kita telah memberikan satu penyaksian palsu, dan itu adalah perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Tuan-tuan nak betul. Okey, saya mengaku dan saya melihat adik saya, contoh adik saya mencurilah motor ni sebagainya, tak apa. Buatlah apa-apa hukuman yang sepatutnya, report polis dan sebagainya. Contoh, dan saya sendiri kalau nak ganti motor, contoh macam tu, tuan-tuan. Ini katakanlah benar walaupun perkara tu pahit, tak boleh kita talan, tak boleh kita terima, sebab kita tak lepas di dunia kalau kita cakap benar. Contoh, kita benda tu pahit, kita cerita juga, tak lepas dah dengan orang tu. Tetapi di akhirat, tuan-tuan, yang di tempat yang kekal abadi nanti, kita telah terlepas dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita payah di dunia, yang penting kita senang di akhirat. Biarlah kita sulit di dunia, yang penting kita selesa di akhirat. Biarlah kita rasa kekurangan di dunia, yang penting kita rasa kemudahan di akhirat. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Itu yang kita nak. Kadang-kadang ialah saya sendiri pun, kadang kita tak nampak benda tu betul, sebab kita tak tahu
Kita ni bila mati, tak tahu bila kita ni akan berubah, bertaubat dan sebagainya. Ada je perkara kadang kita buat tu menyalahi hukum agama. Kalau kita dah sempat bertaubat, tak ada masalah tuan-tuan. Ni kita bimbang kita ni tak sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita bimbang. Kita bimbang kita nama Islam tapi mati dalam keadaan munafik. Nama Islam tapi kita mati dalam keadaan kekufuran. Nama je Islam tapi kita bimbang kita mati dalam keadaan Allah tak redha kepada kita. Itu yang kita tak nak dan wajib untuk kita jauhi, tuan-tuan. Subhanallah. Okey. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Diulangi sebanyak 3 kali. Kami menyahut, benar ya Rasulullah. Baginda melanjutkan, menyekutukan Allah, durhaka terhadap ibu bapa dan membunuh manusia. Pada masa itu mereka melihat sebatang tongkat, kemudian mereka duduk lalu menyambung ucapannya. Demikian juga kata-kata palsu dan kesaksian palsu. Baginda mengulang-ulang ucapan itu sehingga kami mengharapkan baginda diam, tuan-tuan. Maknanya Rasulullah sangat menitik beratkan tentang perkara-perkara ni, sehingga Rasulullah tu ulang sampai 3 kali dan para sahabat ni mengharapkan Rasulullah diam. Sebab rasa takut dengar. Rasulullah sangat-sangat benci perkara ni, tuan-tuan. Ini adalah satu tekanan yang keras atau tarbiyah pada Nabi terhadap umat dia, terhadap para sahabat dia, terhadap pada kita ni lah orang yang akhir zaman ni, bahawa perkara ni sangat keras azab dia, sangat-sangat keras. Jadi Rasulullah sangat tak suka, Allah sangat murka. Jadi tinggalkan, tuan-tuan. Tak payah kita ikut, kita tinggalkan, itu lebih penting. Rasulullah SAW benar-benar mengindahkan segala perkataan yang pernah baginda ucap dan menghargai setiap perkataan yang baginda dengar. Sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baginda mempunyai akhlak yang sangat baik, tuan-tuan. Sebab itu kita pernah dengar, kalau kita nak cari pemimpin, contoh dia siapa, kita carilah Nabi. Kalau kita nak cari ibu bapa yang terbaik, kita contohilah Nabi. Kalau kita nak cari apa lagi, guru yang terbaik, kita ikut cara Nabi. Kalau kita nak jadi apa lagi, tuan-tuan, kalau kita nak jadi imam yang terbaik, tak lain tak bukan ialah Nabi SAW. Kita memang tak pernah jumpa dengan Rasulullah SAW, tapi kita sentiasa dengar tentang kelebihan, keagungan, kehebatan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, bila kita tahu macam tu, kita sebagai orang Islam, seorang mukmin, seorang yang mengucapkan kalimah syahadah, seorang yang mengatakan dalam keimanan dan hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW bersuruh, jadi kita yakin, kita wajib bagi kita untuk meyakini bahawa inilah sebaik-baik manusia. Dan apabila Nabi berkata tidak, semestinya perkara itu tak akan dilakukan oleh Nabi. Dan sekiranya Nabi melarang satu perkara, semestinya Nabi SAW tidak akan melakukan perkara itu. Dan sekiranya Nabi SAW menyuruh melakukan perbuatan perkara itu, semestinya wajib bagi kita, sunnah bagi kita untuk mengikuti. Itulah Nabi, tuan-tuan, Rasulullah SAW. InsyaAllah, tuan-tuan, kita boleh berhenti setakat tu dulu. Maknanya kita berhenti setakat 3-4 hadis daripada Rasulullah dan 2 dalil daripada ayat Al-Quran mengatakan bahawa kemurkaan dan halangan yang kuat daripada Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan penyaksian palsu, berkata-kata bohong dan sebagainya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab perkara tu semuanya akan mendatangkan kemudaratan. Betul, tuan-tuan? Kalau contoh terakhir, kalau kita ni sebagai ketua keluarga, kita sentiasa mengatakan sesuatu yang tak benar terhadap keluarga kita, benda ni kemungkinan akan diikuti oleh anak kita, tuan-tuan. Allah Akbar. Saya bimbang sebab kita pun ada anak dan sebagainya. Bimbang kata-kata kita tu menjadi satu tarbiyah yang tak baik terhadap anak kita. Jadi tak mustahil anak kita akan mengikut apa yang kita kata. Oh, ayah boleh menipu, misalkan saya telah menipu. Itu, tuan-tuan, itu yang kita sangat bimbang, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberi rahmat, kerahmatan kepada kita dan menjauhi kita daripada segala
perkara yang tidak diridai dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti setakat ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.